nak dapat tempat, kau nak jadi menteri, no problem, aku boleh bagi punya, dia kata. Kau nak kedudukan yang tinggi, aku boleh bagi. Nak kaya raya, aku boleh bagi. Kau nak perempuan cantik-cantik, no problem, boleh bagi, tuan-tuan. Ini pembesar-pembesar Arab Quraisy yang kufur kepada Allah Ta'ala dengan syarat tinggalkan Islam. Lalu Nabi SAW menyatakan bahawa dalam kitab Nurul Yaqin, saya ambil kisah ini dalam kitab Nurul Yaqin, Sirah An-Nabawiyah, Nabi kata, sekiranya wahai bapa saudaraku, sekiranya diletakkan matahari di belah tangan kananku, bulan di tangan kiriku, sekiranya aku masih bernyawa, niscaya aku tidak akan meninggalkan Islam ini, tidak akan meninggalkan dakwah Islam ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, maknanya peristiwa ini berlaku, pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi SAW, Nabi dalam keadaan berduka cita. Orang yang Nabi sayang meninggalkan dia buat selama-lamanya. Orang yang Nabi paling cinta meninggalkan Nabi buat selama-lamanya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka rasa hiba dan rasa sangat duka cita Nabi SAW, maka disebabkan itu Nabi dihiburkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan perbuatan Isra dan Mi'raj. Di antaranya kenapa Isra Mi'raj ini berlaku juga kerana Nabi Allah Ta'ala ingin menghiburkan Nabi SAW dalam dan duka. Sekadar itu untuk sesi yang pertama. Wallahu a'lam. Okey, alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih Ustaz untuk pusingan pertama ni. Kita masih ada dalam satu jam tengah lagi, insya-Allah. Sangat menarik perhatian kita adalah ketika orang yang paling disayang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah ambil satu macam kita, tuan-tuan perempuan, orang yang paling tuan-tuan sayang ketika di bumi ini, di dunia ini, Allah ambil. Macam mana perasaan kita kan? Dan satu lagi peristiwa yang sangat menarik juga adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin berdakwah, mengharapkan satu tempat menerima dakwah baginda, ya kan? Ketika berkumpul di satu negeri namanya Taif, sampai ke situ mengharapkan mereka menerima dakwah Nabi, namun pemimpin pembesar mereka mengatakan kepada baginda, usir, kau pergi dari sini. Bukan hanya sekadar diusir, daripada budak-budak sampai ke orang tua, semua disuruh untuk lempar Rasulullah supaya Nabi SAW pergi daripada negeri tersebut. Dan dikatakan bahawa lemparan itu daripada batu, tai dan sebagainya sampai tubuh baginda yang mulia mengalirkan darah sampai mengalir sampai ke hujung kaki. Siapa yang tidak marah ketika itu? Padahal Rasulullah SAW adalah orang yang paling kita cintai. Kalaulah saya seandainya orang tua saya atau ibu saya atau saudara mara saya yang dibuat seperti itu, maka secara manusia kita akan marah. Tetapi ketika itu Rasulullah SAW tak marah. Siapa yang marah? Guru, penjaga guru ganak marah. Bahkan Rasul bagi aku perintah, aku akan berenam untuk bunuh Taif macam Mamat buat roti canai, tuan. Roti canai itu hempak gitu, kan? Dia semangat ini. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, Rasul untuk menyempurnakan seluruh alam. Maka berkat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabar, dan Nabi kata mereka tak tahu, aku mohon supaya daripada keturunan surbi mereka akan mengalir, akan menjadi makhluk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah cipta. Dan terbukti hari ini negeri Taif salah satu negeri yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada beberapa peristiwa yang Ustaz dah cerita tadi adalah salah satu daripada menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menguatkan keimanan Rasulullah, kerana selepas daripada Isra Mi'raj akan ada terjadi peristiwa-peristiwa. Nah, sebelum kita masuk pada peristiwa-peristiwa itu, saya nak tanya pula kepada Imam Ammar, mungkin boleh menceritakan kepada kita apakah peristiwa-peristiwa yang terjadi daripada
permulaan Isra sampailah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diarahkan oleh Allah, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Terima kasih kepada sahabat saya moderator pada malam ini, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nasir, Muhammad Nasir yang ketiga sahabat, dan juga rupanya sahabat saya Muhammad Jibril, Muhammad Nasir pertama, menghormati para pimpinan masjid, Tuan Nasir, Tuan Imam, Tuan Hilal, penjaga proses, para pimpinan masyarakat, ahli ulama, tutup guru, para asatizah yang dimuliakan, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin dan muslimat, abang-abang, adik-adik, kak-kak, semua sekali. Pak abang, tuan-tuan, sihat? Sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kita perlu menjadi seorang hamba Allah Taala yang bersyukur. Syukur pada Allah, Allah pilih kita duduk dalam masjid pada malam ni. Dan lepas kita sembahyang berjemaah, kemudian kita duduk dalam masjid niat i'tikaf, sama-sama kita mendengar majlis ilmu, kita duduk dalam majlis ilmu. Allah pilih kita duduk dalam majlis ilmu, duduk dalam rumah Allah. Berapa besar punya pahala, tuan-tuan? Walaupun malam ni malam bola final, tuan-tuan, Kelantan lawan Singapura, Lions Club. Tadi saya duduk di Bukit Jalil, on the way main sini dalam pukul 6. Orang parking siap berkilometer lah. 4 kilometer dah orang parking siap. Saya respect, tuan-tuan, orang boleh parking 3 kilometer, 4 kilometer boleh jalan kaki. Respect, tuan-tuan. Allah Allah. Jadi saya terfikir dalam hati, kalaulah kita semua macam mana kita semangat dengan bola, kita semangat juga nak main setiap fardu, setiap berjemaah, setiap kali solat berjemaah, tiap-tiap macam tu, kan power macam tu. Saya terfikir macam tu, tuan-tuan. Kalaulah saya dan kita semua orang Islam, setiap waktu solat penuh masjid, penuh, subuh penuh, zuhur penuh, asar penuh, maghrib, isyak semua penuh, macam sembahyang Jumaat. Kalau penuh, kita sanggup parking 3 km, 4 km, sanggup jalan kaki nak main masjid, nak main kuliah, nak main ceramah agama. Saya terfikir, tuan-tuan, alangkah baiknya saya dan kita semua. Alhamdulillah, zaman sekarang ni dah ramai dah di kalangan kita sukakan ilmu. Kalau dulu berbeza. Sekarang ni dah masjid dah penuh, kuliah agama penuh, tetapi kita nak ramaikan lagi. Tak cukup lagi, tuan-tuan, kita nak ramaikan lagi, kita nak mudahkan lagi, sampai setiap waktu solat sama macam Jumaat. Yang itu, tuan-tuan, kita tugas saya dan tuan-tuan, tugas kita semua untuk menjadikan ini satu kenyataan dan satu realiti. InsyaAllah, tuan-tuan. Allah. Jadi kita syukur Allah pilih kita. Tak ada masalah, bukanlah kata Ustaz memang apa salah, tak ada salah, bukan kata salah, tak ada salah. Tak ada salah. Cuma nak cerita semangat yang sama tu. Alangkah baiknya semangat yang sama saya dan tuan-tuan semua, kita ada benda yang sama, bahkan lebih lagi.
bahkan lebih lagi, sebab akhirat ni lebih besar, akhirat ni lebih utama, kekal untuk selama-lamanya kata. Jadi menceritakan masuk cerita kita Isra, peristiwa Isra dan Mi'raj, peristiwa Isra dan Mi'raj dalam surah Al-Isra ayat yang pertama, surah yang ke-17, juzuk yang ke-15. Itu saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhanallah. Dalam surah ini, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Maha suci Allah, Maha suci zat yang telah memperjalankan hamba-Nya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya Laila, pada waktu malam, yaitu sebahagian daripada malam. Dalam tafsir Ibnu Katsir begitu, sebahagian daripada malam, bukan satu malam, sebahagian daripada malam. Daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram di Mekah dan sampai ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis, dalam masa sebahagian daripada malam. Yang mana kata Allah, kami memberkati sekelilingnya supaya memperlihatkan kepadanya sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah, sebahagian daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mendengar lagi Maha melihat, Allah Ta'ala Maha mengetahui. Jadi tuan-tuan, dalam peristiwa Isra ini Allah kata Subhanalladzi asra bi'abdi, Allah Ta'ala memperjalankan hamba-Nya. Jadi kata ulama, darjat yang paling tinggi ialah, title yang paling tinggi, pangkat yang paling tinggi ialah Abdullah, hamba Allah. Hamba Allah adalah darjat yang paling tinggi, title yang paling tinggi. Bukannya Datuk Seri ke Tan Seri ke apa ke, iaitu tak boleh menyamai dengan darjat pangkat Abdullah, hamba Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan, kata ulama, lagi mana kita merendahkan diri di hadapan Allah kerana Allah, lagi itu Allah mengangkat kita, lagi itu tinggi kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dalam salat, waktu manakah kita paling hampir dengan Allah? Tidak lain, tidak bukan waktu kita sujud. Waktu kita sujud, kita meletakkan kaki kita di lantai, di atas tanah. Masa itu kita paling hampir dengan Allah Ta'ala. Lagi mana kita menyombong diri, lagi mana kita membanggakan diri, bongkak takabur, lagi itu kita jauh daripada rahmat Allah. Iblis laknatullah alaih. Iblis dia berbangga diri, bagaimana aku nak sujud kepada Adam sedangkan khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Sedangkan Allah engkau ciptakan aku daripada api, sedangkan engkau ciptakan dia daripada tanah. Bagaimana aku boleh sujud kepada Nabi Adam, kepada Adam yang diciptakan daripada tanah? Bagaimana api sujud kepada tanah? Tak mungkin. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Bongkak dia, enggan dia, ada sombong iblis, dan dia dilaknat dan dia termasuk di kalangan orang-orang yang kafir. Jadi dari peristiwa Isra Mi'raj ini, dalam masa satu malam Allah Ta'ala memperjalankan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam tafsir Jalalain dinyatakan satu riwayat, satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, menceritakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan peristiwa Isra dan Mi'raj. Nabi kata, aku didatangkan, aku diberikan utiya bil buraq,
aku diberikan binatang ataupun haiwan yang dinamakan buraq, dan dia adalah binatang yang kalau putih, yang lebih besar daripada keledai dan lebih kecil daripada bagal. Ustaz pernah tengok bagal tak? Pernah tengok tak bagal? Saya tak pernah tengok, mungkin kita tak pernah tengok al-bagal. Bagal ni kalau tengok dalam kamus, dia kata apa? Bagal ni ialah kacukan daripada kuda dengan keledai. Kira bapa ada kuda, mak ada keledai, lahirlah anak bagal. Wallahu a'lam. Itu yang dikatakan dalam kamus. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam naik buraq itu dan dia membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Baitul Maqdis, di Baitul Maqdis, di Masjid Al-Aqsa, dan Nabi pun ikat, Nabi pun nampak buraq ini dekat kawasan dekat halqah yang mana nabi-nabi lain pun nampak juga dia punya buraq. Jadi zahirnya bahawasanya nabi-nabi yang lain pun naik buraq juga, sampai ke Masjidil Aqsa. Kemudian Nabi kata Nabi masuk dalam masjid, Nabi semayang. Cuma dalam riwayat yang lain mengatakan Nabi masuk, Nabi lihat ramai nabi-nabi. Ada yang sedang duduk, ada yang sedang berdiri, ada yang sedang rukuk, ada yang sedang sujud. Nabi ditolak ke hadapan, Nabi dibawa ke hadapan dan Nabi mengimami sekalian para nabi, para anbiya alaihi salatu wassalam. Malaikat Jibril alaihi salam beritahu, tahukah kamu siapakah yang ramai-ramai ini? Malaikat beritahu, inilah nabi-nabi yang pernah diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam peristiwa ini tuan-tuan, dan menceritakan bahwasanya kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatasi sekalian para anbiya alaihi salatu wasallam. Macam Ustaz Muhammad bila kita tadi cerita bagaimana untuk menggembirakan hati antara sebab berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj ini, untuk menggembirakan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala nak muliakan, nak menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, darjat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tinggi. Ya. Kemudian Nabi keluar daripada masjid, ringkas cerita tentang Nabi keluar daripada masjid, diberikan kepada Nabi dua bekas. Yang pertama daripada arak, yang kedua daripada susu. Maka Nabi telah memilih susu. Malaikat berkata kepada Nabi, as-sabata al-fitrah, kamu telah memilih fitrah. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, yang dimaksudkan dengan al-fitrah ay al-Islam. Nabi telah memilih Islam, iaitu susu sifatnya berbeza dengan sifat arak. Arak ini kita tahu sangat benda yang memabukkan, benda yang boleh merosakkan akal fikiran. Orang beriklan, don't drink and drive. Don't drink and drive. Dengan minum arak dan bekerja. Tapi kita tak boleh ya. Banyak benda ni, sikit benda ni. Ada orang tanya, Ustaz, arak ni kalau banyak mabuk kan? Kalau sikit boleh tak? Tak mabuk sikit kan, nak rasa sikit kan? Sikit benda ni. Mabuk kan, tak mabuk kan, tak boleh juga. Dah Allah kata haram lah. Dah Allah kata haram lah. Orang putih kan, masalah ni. Mereka ni dalam filem-filem mereka, mesti mereka tunjukkan, mereka highlightkan minum arak ni, nak tarik orang ramai supaya minum arak. Dalam tak sedar tengok cerita orang putih, mesti ada. Selalu ada. Dia akan tunjukkan minum arak. Sebelum arak ni penyelesaian, nak selesai masalah, minum arak. Kalau ada masalah sikit, masalah di tempat kerja, masalah dengan family, mesti dia pergi mana? Mesti dia pergi ke bawah ataupun dia pergi ke tempat minum arak. Itu orang putih. Jadi jangan kita terpengaruh, jangan kita biarkan anak-anak kita terpengaruh dengan daya-daya orang putih, daya-daya orang barat, musuh-musuh Islam, agenda nak merosakkan umat Islam. Jadi kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, malaikat Jibril alaihi salam telah bawa Nabi naik ke atas setelah Mi'raj, naik ke tingkat yang pertama, naik ke langit yang pertama, langit dunia, sampai ke langit yang ketujuh. Daripada langit yang pertama sampai langit yang ketujuh,
Saya jelaskan secara tahan dulu lagi. Okey. Bila Muhammad azan. Okey, kita berlalu kepada Allah Taala. Terima kasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله Okey, sila Ustaz sambung balik tadi langit pertama langit tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tuan-tuan kita sampai, kita rekaskan lah. Dah cuba rekas tapi tak boleh nak rekas lah. Panjang cerita ni tuan-tuan. Dah habis ringkas lah. Dah habis ringkas lah. Jadi pendekkan cerita, Nabi naik ke langit yang pertama, jumpa Nabi Adam alaihissalam. Kemudian langit kedua jumpa Nabi Yahya dan Nabi Isa. Langit yang ketiga jumpa Nabi Yusuf. Langit yang keempat jumpa Nabi Idris. Langit yang kelima jumpa Nabi Harun. Langit yang kelima jumpa Nabi Musa. Dan langit yang keenam Nabi Musa. Dan langit yang ketujuh Nabi Ibrahim alaihissalam yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Jadi Nabi pun naik lagi ke tingkat yang atas lagi, sampai ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis bahwasanya dia adalah pokok ataupun di atas langit yang ketujuh, satu pokok
namanya Sidratul Muntaha, yang mana dia punya daunnya itu adalah sebesar belalai gajah, dan dia punya buah-buah itu adalah sebesar kal-qilal, iaitu kolam-kolam ataupun tempayan yang bertempat isi air. Dan di atas sana Nabi kata sangat cantik, dan Nabi kata tidak ada satu orang pun daripada makhluk Allah yang boleh sifatkan betapa cantiknya keadaan di atas itu. Kemudian Nabi diwahyukan dan sebentar lagi akan disambung oleh sahabat saya Imam Abu Bakar. Jadi kesimpulan dalam sinopsis Isra dan Mi'raj ini, dia berlaku dalam masa sebagai daripada malam Isra Mi'raj. Dan saya rasa cukuplah sekadar itu kita sambung, kalau kita tak surprise dan tak suspect, dan jadi kita bersambung. Dan saya serahkan kepada sahabat Imam Abu Bakar. Okey, terima kasih Ustaz. Itu tadi pusingan yang pertama, memang kita nak mengulang sejarah supaya mana apa-apa yang kita dah dengar, apa-apa yang kita dah lihat atau selalu tuan-tuan dengar atau lihat di TV, maka malam ini kita ulang balik untuk mengulang atau memberikan memori kita, teringat sedikit tentang kisah-kisah yang telah diceritakan sebelum ini. Alhamdulillah, jadi sangat ringkas, walaupun tak ringkas mana pun, dan diringkaskan tapi panjang juga, hampir setengah jam lebih juga untuk usul yang pertama menceritakan sejarah yang selalu kita dengar, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan paling menarik ketika perjalanan Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadi Ustaz cerita dengan kenderaan yang dikatakan buruk. Wallahu a'lam macam mana keadaan yang hanya waktu di bumi ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia terunggul yang menjadi nabi kita telah mengendarainya. Kecepatannya kita tahu bahawa cepatnya seperti sejauh mata memandang. Macam mana jauh mata memandang, tuan-tuan kalau tengok mana paling jauh, macam itulah kecepatan itu. Tapi hari ini kalau dibuktikan dengan kenderaan yang ada, apa yang paling cepat sekarang? Kata Ferrari. Tapi tak, sekarang Maidi pun boleh laju, dekat Duke pun boleh laju dia. Jadi kecepatan tu. Tapi maknanya saya kata tuan-tuan Allah, kenderaan yang khas yang disediakan oleh Allah untuk Nabi kita, tidak sesiapa yang pernah menaiki, hanya Nabi SAW yang mengendarainya secepat mata memandang. Maknanya kita beruntung menjadi umat Nabi yang satu-satunya Nabi ketika masih hidup melakukan perjalanan yang istimewa, yang kena berjumpa dengan Allah dalam keadaan bukan tidur, bukan menghayal, tapi jasad dan ruh sekali naik berjumpa dengan Allah Azza wa Jal untuk menerima satu peristiwa yang lagi besar yang akan kita minta kepada Ustaz Imam Ramil akan menceritakan hikmah-hikmah di sebalik terjadinya Isra Mi'raj. Jadi tuan-tuan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk pada pertanyaan seterusnya, sebenarnya tadi apa yang dikatakan oleh Imam Muda Ahmad tadi, bahawa Nabi Ibrahim AS sedang bersandar, dan ada pesanan beliau kepada kita yang mengatakan keindahan syurga indah sangat, tanahnya subur. Dia kata tuan-tuan tanahnya subur, dia punya keadaan yang sangat indah, dan bagi kita yang ingin menanam, nanamlah tanaman di syurga, ucaplah ucap yang selalu kita tasbih yang selalu kita sebut, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuan-tuan banyak bacaan tasbih tersebut, insya-Allah akan menjadikan tanaman-tanaman insya-Allah di dalam syurga Allah nanti. Dan kita kembali kita tengok Allah dah banyak dah tanaman saya, sebab waktu di dunia ini tuan-tuan banyak tasbih yang disebut dengan tasbih yang sangat hebat, yang ada cerita-cerita di sebalik tasbih tersebut. Tapi tidak memanjangkan kalam saya nak terus kepada Imam Ramil, boleh kepada kita tolong melengkapkan atau mengkaitkan perkataan mengkaitkan hikmah sebenarnya Ustaz, apa sebenarnya hikmah sebalik terjadinya Isra Mi'raj, untuk menambah lagi semangat kita beribadat dan semangat kita untuk istiqamah dalam ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. الحمد
Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Terima kasih sahabat saya yang terkasih. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Macam kita hari ini tuan-tuan datang rumah Allah ni ada sebabnya lah di antaranya beribadah kepada Allah dan menyahut seruan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam masa yang sama kita nak duduk majlis ilmu. Sebab itulah Allah Ta'ala menyatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang-orang yang beriman Allah Ta'ala mengangkat manusia daripada kalangan kamu yang hadir majlis ilmu. Di kalangan orang yang beriman ini diangkat beberapa derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mulianya kita ini tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kerana kita ini jadi orang Islam. Bila mana kita menjadi orang Islam, kita sangat mulia beza dengan orang yang lain. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam satu hadis, la faqid arabiyyin wa ajamiyyin illa bi taqwa. Tak ada beza orang Arab dengan orang bukan Arab kecuali bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara satu hikmah nak menunjukkan bahawa sebenarnya manusia ini lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya tuan-tuan sekalian, macam kita inilah, kita Allah Ta'ala jadikan macam-macam Allah Ta'ala jadikan. Ada yang cantik, ada yang tak cantik. Ala kulli hal, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Demi sesungguhnya kami jadikan manusia itu sebaik-baik kejadian. Lepas itu Nabi bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak melihat para sumber kamu yang cantik, yang tak cantik. Ini semua Allah Ta'ala bagi bidang tuan-tuan sekalian. Yang kita hebat sangat, Allah Ta'ala bagi bidang yang kaya raya. Amwalikum, ada harta begitu hebat. Ini semua pinjaman dalam kalimah bahasa Arab al-isti'arah, pinjaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Mana kita loan dengan Allah ni tak? Loan. Kalau orang belajar universiti buat loan, kita kena bayar balik. Macam kita kata hari ini kita diberikan kekayaan, kita kena pulang balik besok, Allah Ta'ala ambil balik. Wa'alaikum, Allah Ta'ala tak terima apa yang kamu ada. Sekarang ini Allah Ta'ala punya, Allah Ta'ala nak ambil yang kita. Bila masa boleh ambil. Kita ada isteri cantik, ada anak ramai, ada kekayaan yang hebat, Allah Ta'ala akan ambil. Ini semua pinjaman Allah. Wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, ada beberapa yang Allah Ta'ala melihat yang ada di dalam hati manusia itu. Sebab itulah kena jaga hati ini tuan-tuan sekalian. Hati manusia ini suka membolak balik, suka berubah saja. Kalau mulut pula dia kata lidah ini seperti tidak bertulang. Dalam ungkapan bahasa Melayu, orang mudah untuk menampakkan janji tetapi berubah janji tersebut. Lebih kurang macam munafik lah tuan-tuan sekalian. Hati ini perlu dipelihara dan perlu dijaga. Sebab itu Nabi kata, ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahiyal qalbu. Dalam tubuh badan manusia ini ada seketul daging. Kalau baik daging itu tuan-tuan, baik seluruhnya. Kalau rosak daging itu, rosak seluruhnya. Ala wahiyal qalbu. Makna yang paling tepat dalam kamus Mu'jam Tulab ataupun kamus Idris Al-Marbawi, kalbu itu maknanya jantung tuan-tuan sekalian. Itu saya makna yang paling tepat saya. Yang paling orang kata fakta jantung. Kita selalu terjemah hati, yang paling tepat iaitulah jantung. Cuba tuan-tuan kalau tak percaya, kalau tuan-tuan marah, cuba tuan-tuan ambil tangan letak kat sini. Marah ni marah ni, geregang. Jantung yang bergerak tu tuan-tuan sekalian. Kalau kita sayang ke orang tu, aku sayang betul lah kat dia ni, geregang. Kita suka kepada seorang, cinta, geregang. Ini jantung juga, makna yang paling tepat. Tapi kita biasa terjemah hati, tak ada masalah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, untuk menambahkan keimanan manusia ini kepada Allah Ta'ala. Kerana macam-macam Nabi ini dipersembahkan. Tengok orang ambil kepala pecah, ambil batu pecah kepala. Kemudian tengok orang tanam pokok, kemudian waktu petang dia tumbuh dan tidak putus-putus bila dia kutip tumbuhan tersebut. Bau yang sangat wangi, iaitu seorang hamba Allah Ta'ala nama Masyitah. Ini saya nak sebut, saya tertarik dengan cerita Masyitah ini tuan-tuan sekalian. Waktu dia dengan sikat anak Fir'aun yang lembut,
Kemudian dia pun termelatah. Jatuh sikat, termelatah lah tuan. Dia melatah sebut Allahu Rabbi. Dia sebut Allahu Rabbi. Kita ni tuan biasanya dalam melatah kadang mengaut sebut dia tuan. Tuhan, otak hang ini kalau ini kalau termelatah, kena cucuk sikit melatah. Kadang-kadang yang dalam sekolah dalam kain disebut ini masalah kita ni tuan. Sebab tu hati-hati bila melatah. Kalau melatah Allahu Akbar, kena apa pahala. Subhanallah, kena apa pahala. Maknanya itu kan itulah. Dalam surah dia melatah sebut Allah Rabbi. Anak Fir'aun dia kata, ini benda baru ni, aku tak pernah dengar Allah ni Tuhan. Dia beritahu Fir'aun macam biasalah, dia Tuhan. Dia beraya oleh Tuhan, dia ambil keluar dari rumah, masuk dalam kawah. Semua anak dia, akhir sekali anak yang Nabi yang apa nama ini Masyitah gendong, bisik pada Masyitah, jangan risau, surga sedang menanti kita. Sebab tu tuan-tuan minta Allah sekalian, macam saya kata-kata melatah tadi, tolong hati-hati. Takut-takut nanti kita akan mati dalam keadaan terkejut. Satu masa manusia ini akan mati dalam keadaan tenang dan akan mati dalam keadaan terkejut. Takut-takut nanti kalau mulut tu terbiasa sebut yang mencarut, tuan-tuan sekalian, takut diaibkan oleh Allah Ta'ala waktu saat-saat kematian. Itu saya nak kongsi, saya tertarik berkaitan tentang apa yang ada pada Masyitah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, macam-macam Nabi jumpa sangat macam-macam. Orang lelaki dengan perempuan, lelaki dengan perempuan saling bergantungan. Nabi tanya Jibril kata ini orang yang suka sangat berzina. Tuan-tuan minta Allah sekalian, sebab tu berhati-hatilah dalam kehidupan kita. Didiklah anak-anak kita ini dalam keadaan supaya mereka menjaga akhlak maruah agama itu sendiri, dalam keadaan kalau sekiranya kita ni sebagai umat Nabi SAW, hendaklah kita mentaati Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benarnya. Di antara hikmah yang lainnya tuan-tuan sekalian, di antaranya lah begitu juga berkaitan tentang peristiwa Isra' dan juga Mi'raj, nak menunjukkan kepada kita bahawasanya pentingnya kita ini menghormati di antara kita sama lain. Nabi sampai langit pertama, sampai langit yang ke-10 menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap mereka Nabi jumpa bagi salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Menghormati, Nabi kata akrimu ikhwanukum bisalam, muliakan saudara kamu dengan mendoakan mereka dengan memberi salam. Sebab itu tuan-tuan minta Allah sekalian, disebabkan Assalamualaikum kita punya rezeki kita dipanjangkan oleh Allah Ta'ala. Disebabkan Assalamualaikum, Allah Ta'ala memurahkan rezeki, meluaskan rezeki kita. Disebabkan Assalamualaikum, di sana ada rahmat daripada Allah Ta'ala, di sana ada kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jangan jadi manusia yang sombong. Seperti mana yang ditunjukkan kepada Nabi SAW, ada seekor lembu yang sangat besar keluar daripada lubang yang sangat kecil. Kisah ni saya ambil daripada kitab Jam'ul Fawaid yang dikarang oleh Tuan Guru Syekh Daud Al-Fatani, menyatakan bahawa seekor lembu yang sangat besar keluar daripada lubang kecil, kemudian tak boleh nak masuk balik, tuan-tuan sekalian. Kemudian Jibril ditanya, dan Nabi tanya kepada Jibril beritahu, ini orang waktu dunia belagak, sombong, action sangat, dia je bagus. Kalau anak belajar tinggi, anak dia je yang hebat, anak orang tak bagus. Ini masalah. Anak aku belajar pandai, 8A, 9A, 10A. Anak orang lain semua tak cerdik. Ini yang dia masalah, sombong sangat. Kalau maknanya kalau ada program apa-apa, kalau tak daku mesti tak jadinya, riak dan takabur. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, takabur ini, sombong ini hanya dikhaskan kepada syaitan. Seperti mana yang dikatakan oleh sahabat saya Imam Nasir tadi, syaitan tak nak mau tunduk kepada Allah Ta'ala. Fasjudu li Adam fasajadu ila iblis. Maka makhluk yang bernama iblis ini sangat sombong kepada Allah Ta'ala. Jadi kita kena jadi manusia yang dalam keadaan kita tawadhu, dalam keadaan kita ini adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Nabi kata tak ada beza orang Arab dengan orang bukan Arab kecuali bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya tuan-tuan, walaupun kita ini muka lain-lain, ada hidung kemek macam saya, jenis bangsa Jalib Wawalib ni tuan-tuan sekalian, Jimalik Wawalib ni hidung kemek, ada yang hidung mancung dan sebagainya, ini tak ada beza. Yang membezakan kita adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu saya kata tadi, memang kita orang ini memang suka kepada perkara yang cantik, tak ada masalah. Allah Taala pun suka kepada cantik. Innallaha jamil wallahu yuhibbul jamal. Tapi perkara tersebut janganlah kita nak sombong dengan disebabkan anugerah yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Ada orang kadang-kadang dia cantik, action sangat dengan orang. Macam Nabi ditanya oleh sahabat, macam mana wajah Nabi Musa, macam mana wajah Nabi Yusuf? Nabi kata apa?
muka Nabi Yusuf separuh daripada aku. Tuan-tuan faham separuh daripada Nabi? Memang cantik gila tuan-tuan, memang handsome gila. Nabi balik separuh daripada Nabi. Maknanya separuh handsome Nabi, Nabi lagi handsome. Sebab tu kalau ada Zulaikha jumpa Nabi, silap-silap Nabi kena ngorak tuan-tuan silap. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala menjadikan kita macam-macam nikmat. Allah Ta'ala bagi jalan, inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Sesungguhnya Allah Ta'ala bagi dua je jalan. Kita nak pilih yang mana tuan-tuan sekalian? Dekat atas sana Nabi nampak syurga, nampak neraka. Kat dunia ni kita beri dua jalan saja. Dalam surah Al-Insan, inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Dua jalan. Yang pertama syukur, yang kedua kufur. Pilih yang mana tuan-tuan sekalian? Budak jaga satu boleh jawab, tak ada masalah. Yang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita mampu meninggalkan perbuatan maksiat, hasad dengki, iri hati. Moga-moga kita dapat bersangka baik dengan Allah Ta'ala, kita dapat bersangka baik sesama manusia. Hablu minallah wa hablu minan nas. Moga-moga dalam keadaan itu kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Anam hari ini tuan-tuan Bapak rahmat Allah Subhanahu wa taala, hikmah di sebalik kejadian-kejadian yang luar biasa yang meruntun jiwa kita sebenarnya, yang mengaku bahawa peristiwa ini dan tidak ada sesiapa yang boleh menyangkal peristiwa terjadi Isra Mi'raj. Hanya sahaja yang menjadi perdebatan adalah tarikhnya sahaja. Tarikhnya ada yang mengatakan 27 Rajab, ada yang mengatakan lain daripada tarikh tersebut. Tapi yang jelasnya peristiwa itu memang benar-benar dapat menggugah keimanan kita, dapat memberikan. Sebab ketika peristiwa Isra Mi'raj Nabi SAW ada 3 golongan yang menjadikan peristiwa ini, dan 3 golongan ini termasuklah sama ada kita golongan yang mana. Sebab ketika Nabi SAW balik daripada Isra Mi'raj, balik kepada Palestin, Masjid Al-Aqsa, lalu pergi balik ke Makkahul Mukarramah, lalu di situ Nabi memberitahukan peristiwa yang terjadi. Lalu ketika peristiwa ini terjadi, maka 3 keadaan manusia yang membenarkan. Yang pertama, seperti kita tahu, ketika Nabi dah menceritakan peristiwa ini, maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq digelar As-Siddiq sebab kata Abu Bakar, kalaulah daripada Nabi Muhammad cerita yang lagi besar, yang lagi hebat ceritanya ni, aku orang pertama yang akan mempercayainya. Ini golongan yang pertama. Jadi kita tuan-tuan peristiwa-peristiwa ini, kita seharusnya juga tidak perlu untuk menjadi golongan yang kedua. Golongan yang kedua, ya memang, tapi perlu bukti. Apa bukti kau pergi sana? Ni tuan-tuan, minta bukti dulu. Akhirnya pertanyaan-pertanyaan tak logik. Okey, kalau kau pernah pergi sana, cuba cerita dulu berapa tiangnya. Tiang pula ditanya, tuan-tuan, bukan apa yang ada dalam majlis itu tiang. Kalau tuan-tuan pernah pergi majlis, nanti kalau ada orang tanya, betul kita pergi Masjid Ar-Rahimah. Ar-Rahimah ni nama majlis ni. Berapa tiang majlis ni? Tuan-tuan kena kira daripada sekarang. Kalau orang tanya, dah boleh jawab. Ada yang ketiga ni golongan yang betul-betul menentang. Bukan hanya menentang, tapi kata kau ni penipu, kau ni penyihir. Nabi SAW dikata seperti itu. Jadi sangat menakutkan kita apabila peristiwa-peristiwa yang memerlukan jawapan keimanan kepada kita, maka perlulah apa yang dikatakan dari hikmah di sebalik Isra Mi'raj tadi, perlu untuk kita ambil ibrah dari dalam, untuk memberikan motivasi kepada kita. Kerana kehidupan kita seperti dikatakan, manusia hidup tak jauh mana pun, dia kata hanya 3 titik yang akan dilalui oleh manusia. Yang pertama, Allah cipta kita daripada tanah. Hidup, maka hidup lepas daripada tanah dicipta, dia akan masuk ke fasa yang kedua, iaitu dia hidup di atas tanah. Sampai macam mana pun dia kaya apapun, dia beli rumah dekat atas tanah, dia hidup, semua kita hidup di atas bumi Allah Azza wa Jal.
lalu lepas habis masa di atas tanah, maka kita akan mati ditanam di bawah tanah, dari tanah hidup atas tanah, mati tanam bawah tanah. Ini sahaja perputaran kehidupan kita tanpa apa-apa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk pertanyaan yang terakhir dalam posisi yang terakhir kepada Imam Ahmad, setelah kita tadi sama-sama dah mendengar hikmah-hikmah kejadian yang sangat luar biasa di dalam peristiwa Isra Mi'raj, lalu ada satu amanah yang paling besar yang kita semua tahu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam diamanahkan salat. Apakah Ustaz mungkin boleh ceritakan kebesaran kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bagi salat, kenapa tak malaikat Jibril sahaja yang hantar ke bumi, kenapa kena pergi ke sana? Mungkin tak boleh ceritakan kepada kita apa sebalik hikmah dan apa kelebihan-kelebihan daripada peristiwa yang Allah titipkan salat itu kepada Nabi dan harus dibagi kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Forum kita semakin hangat, semakin panas. Ke suami semakin panas, panas sendiri. Jadi kita sambung perbahasan kita tentang Isra dan Mi'raj. Jadi kita menceritakan sambung lagi, ya. Kita semua tahu bahawasanya Allah Subhanahu wa taala telah menghadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu hadiah yang cukup luar biasa. Macam Ustaz Nasir beritahu, amalan-amalan yang lain Allah menurunkan melalui malaikat. Allah Ta'ala hantar wahyu melalui malaikat. Tetapi salat Allah Ta'ala menghadiahkan kepada Nabi dan kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah jemput naik ke langit. Allah jemput naik ke langit yang mana tahap itu malaikat pun tak boleh pergi. Malaikat pun tak boleh pergi naik atas langit. Dan Allah kurniakan salat 50 waktu. 50 waktu. Allah berfirman, "Inni yauma khalaqtus samawati wal ard." Sesungguhnya aku pada hari aku ciptakan langit dan bumi, faratu alaika wa ala ummatik, aku telah memfardukan kepadamu dan kepada umatmu khamsina salatan, 50 waktu salat. Fakul dia, dan hendaklah kamu mendirikan 50 waktu itu, dan juga hendaklah umatmu mendirikan 50 waktu salat itu. Asal 50, asal 50. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam terima turun, kita tahu jumpa Nabi Musa, jumpa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tak tanya banyak, tak sembang banyak. Jumpa Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa tanya apa yang Allah Ta'ala fardukan kepadamu, berapa waktu dan sebagainya. Nabi pun cerita 50 waktu. Nabi Musa kata tak boleh, batal balik pergi jumpa Allah Ta'ala, minta kurang. Sesungguhnya kamu dan umatmu tidak mampu untuk melaksanakan solat yang sebanyak itu. Kemudian Nabi naik minta diskon, Allah bagi diskon 5, ada riwayat yang mengatakan 10. 5 turun jumpa Nabi Musa. Nabi Musa suruh naik lagi, minta diskon, kurang 5 lagi. Begitulah keadaannya sampai jadi 5 waktu. Sampai jadi 5 waktu. Allah kata 5 waktu ini, siapa yang sembahyang 5 waktu ini seolah-olah dia sembahyang 50 waktu. Satu kebaikan. Barang siapa yang berniat dengan satu kebaikan, tetapi dia tak buat kebaikan yang dia niatkan, yang dia azam, dia tetap ditulis satu pahala, satu kebaikan. Dan barang siapa yang melaksanakan kebaikan yang dia niatkan, Allah bagi 10 kali ganda. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Satu kebaikan Allah bagi 10 kali ganda. Dan barang siapa yang melakukan satu kejahatan, satu benda yang tak elok, hanya ditulis satu kejahatan. Kalau niat
tak ada kira, tidak ada tulis satu kejahatan. Kalau buat baru ditulis satu kejahatan. Jadi tuan-tuan, kita menceritakan fadilat solat. Kita menceritakan fadilat solat. Sebelum Nabi naik untuk Mi'raj, Nabi Isra daripada Nabi diperjalankan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, daripada Mekah ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa Nabi sembahyang. Dan semua para anbiya alaihi wassalatu wassalam sembahyang. Saya baca dalam Hasyiah tafsir Jalalain, dikatakan bahwasanya Imam Ibn Kathir mengatakan Nabi mengimami para anbiya alaihi wassalatu wassalam sebanyak 2 kali. Itu untuk satu riwayat, satu pendapat. 2 kali iaitu sebelum naik dan selepas naik. Tapi ini tidak dinyatakan dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi tuan-tuan, dan cerita solat naik ke atas langit, Allah bagi salat. Allah bagi salat. Betapa pentingnya salat. Sebab itu Nabi kata, salat ini adalah mi'raj bagi orang-orang yang beriman. Kalau Nabi naik ke langit jumpa Allah, Allah bagi salat. Asal 50 waktu jadi 5 waktu. Tetapi kita orang-orang yang beriman boleh juga untuk kita berjumpa Allah Ta'ala, berhadapan dengan Allah, untuk kita mendekatkan diri kita dengan Allah dengan salat. Sebab itu Nabi ajar bagi siapa yang ada masalah, pergi ambil sembahyang 2 rakaat, ambil ayat sembahyang, ada masalah sembahyang. Dalam Quran Allah kata, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Dan mintalah pertolongan dengan sabar dan salat. Ada masalah, sabar, jangan melatah. Ustaz dia melatah, jangan itu biasa melatah. Kalau melatah tu dia subhanallah, Allahu akbar, masyaallah, keluar nama Allah. Kalau melatah, kalau tersepak punggung, kalau terjatuh, sebut nama Allah, itu kita kena latih diri kita. Sebab itu kita banyakkan basahkan lidah kita dengan berzikir kepada Allah. Subhanallah, Allah. Kalau terjatuhkan, kalau termelatah, keluar nama Allah. Bukan keluar benda-benda yang mencabut. Bukan keluar benda-benda yang mencabut. Orang kata apa, macam kalau lori bawa hijab accident dengan lori bawa ayam. Lori bawa hijab accident lagak lori bawa ayam. Jadi kalau accident dua terbalik, lori yang bawa kicap dia akan keluar dia punya kicap dah, terbalik. Kalau lori bawa ayam dia terbalik, dia keluar dia punya ayam. Yang baru ni kan, lori bawa apa? Bawa khinzir. Ada orang berita orang ni kan, lori bawa khinzir, accident terbalik, habis khinzir masuk dalam sungai. Masuk dalam kali ayam tu, masya-Allah. Jadi nak cerita apa yang berada dalam hati kita, apa yang biasa kita sebut, itulah yang akan terkeluar kalau kita accident ataupun terkejut dan sebagainya. Kalau hati kita penuh dengan cerita benda-benda yang tidak baik, takut bila malaikat maut, terkeluar benda yang tak elok. Kalau hati kita penuh dengan kebesaran Allah, kita sebut nama Allah, sentiasa berzikir kepada Allah, sentiasa mengajak manusia kepada Allah, malaikat maut cabut nyawa kita. La ilaha illallah. Barang siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, masuk surga, tempatnya dalam surga, dia akan masuk ke dalam surga. Jadi tuan-tuan, dari segi perspektif yang lain, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, selain kita menceritakan kelebihan salat, dan salat ini kita kena jaga 5 waktu. Bila jaga 5 waktu, tambahkan dengan ibadat sunat. Dan 5 waktu ini kita buat di masjid secara berjemaah. Dan kita jangan fikir kita seorang, kita kena fikir ajak anak-anak kita, ajak kawan-kawan kita, jiran tetangga kita, saudara mara kita untuk sama-sama memakmurkan masjid. Bukan 2 Jumaat, bukan 2 Ramadan saja penuh sampai keluar. Tiap-tiap hari, tiap-tiap waktu kita kena bagi penuh. Iaitu kejayaan kekuatan orang Islam. Iaitu kekuatan orang Islam apabila kita boleh penuhkan salat berjemaah, salat fardu secara berjemaah, waktu-waktu yang lain sama macam Jumaat, iaitu kekuatan kita. Iaitu power kita, power orang Islam. Jadi tentang sikit sebelum saya serahkan ini, dan serahkan lain ini, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj macam Ustaz yang cerita tadi, Nabi terbau bauan yang harum. Nabi terbau bauan yang harum, iaitu Masyitah. Itu bawa Masyitah dengan dia punya anak-anak dia, yang mana mereka ini dikorbankan syahid kerana mempertahankan agama, mempertahankan keimanan.
Kalau kita tengok sekarang ni, kalau kita tengok isu sekarang ni yang hangat diperkatakan, iaitu isu sahabat-sahabat kita, saudara kita, orang-orang Islam ni, Rohingya di Myanmar, bagaimana mereka dibunuh, bagaimana mereka diseksa, bagaimana mereka ditindas, dizalimi hak mereka kerana mereka adalah orang Islam. Kalau mereka dibunuh kerana keimanan yang ada pada mereka, kalau mereka ditindas, dizalimi kerana keimanan Islam yang ada pada mereka, maka Masyidah juga dikorbankan, disyahid kerana mempertahankan keimanan. Kalau kita tengok pelayan-pelayan Muslim Rohingya yang lari kerana mempertahankan iman, mempertahankan agama, maka Ashabul Kahfi yang dimuliakan Allah Ta'ala disebutkan dalam Quran, dalam ada surah Al-Kahfi, bagaimana mereka dimuliakan Allah kerana mereka melarikan diri daripada raja yang zalim kerana mereka mempertahankan keimanan. Jadi seharusnya, sebab itu Turki dah hendak ke Taliban diselamat, Turki dah hendak ke Taliban. Jadi sepatutnya kita setiap negara yang mengaku kita adalah Islam, yang mengaku kita ini adalah orang yang beriman, maka semua orang yang ada kalimah, semua orang yang ada keimanan, yang Tuhankan yang Tuhan yang sama, yaitu Allah, bernabi yang sama, Nabi Muhammad SAW, itulah saudara kita, itulah sahabat kita, bukannya dalam khusus dalam negara kita, negeri kita dan sebagainya, tapi seluruh alam. Jadi saya serahkan kepada Umum Malaysia. Okey, terima kasih Ustaz. Betul apa yang Ustaz kata tadi, bahawa solat adalah satu hadiah yang Allah kurniakan kepada Nabi dan disampaikan kepada kita, kerana hanya dalam solatlah dapat membantu kita untuk dunia akhirat kita. Dan juga kajian mengatakan bahawasanya dalam salat tadi telah dikatakan hampirnya makhluk, hampirnya seorang hamba kepada Allah ketika dia dalam salatnya, ketika dalam sujudnya. Dan dalam salat itu juga ialah menggambarkan apa? Menggambarkan rukun Islam yang ada dalam rukun Islam yang untuk kita semua kita tahu ada 5. Maka siapa yang melaksanakan salat, maka sebenarnya dia telah melakukan rukun Islam dia. Karena dikatakan dalam salat itu menyempurnakan rukun Islam dia. Yang pertama kata, dalam salat akan adanya puasa, dalam salat akan adanya haji, dalam salat akan adanya zakat, dalam salat akan adanya mengucap 2 kalimat syahadah. Jadi kalau orang tak salat, kalau dalam seperti Imam Mudarris tadi bagi tahu dalam kitab Menyatul Musalli, kita karangan Imam Abdullah Imam Al-Fatani kan, Imam Daud Al-Fatani, Syekh Daud Al-Fatani, dia mengatakan salat seperti kepala dalam tubuh. Jadi kalau ada rumah tuan-tuan ketuk, buka pintu, yang ada cuma badan je, kepala tak ada. Saya orang pertama lagi kalau rumah saya ketuk orang tanpa kepala. Dan begitu juga orang yang tidak salat, seperti dia tidak menyempurnakan rukunnya, rukun Islam dia. Karena dalam solat kalau ditanya mana saya, dalam solat saya melaksanakan haji. Ada dalam solat kita akan menghadap ke Kaabah, itu adalah haji kita. Dalam salat di mana saya berpuasa, ya dalam takbiratul ihram, maknanya kita mengharamkan perkara-perkara yang dihalalkan sebelum salat. Sebelum salat boleh makan, boleh sembang, boleh sebagainya. Tapi dalam takbiratul ihram mengharamkan benda-benda yang halal di luar salat, itu puasa. Zakat saya mana? Zakat kita dalam salat, iaitu kita menuangkan masa untuk melakukan salat, itu disebut dengan zakat. Jadi orang yang tak salat, maka perkara-perkara di luar daripada itu tergantung-gantung, sehingga nyanyi dia mahu dibawa ke mana
amalan lain. Dia kata amalan lain itu tidak tergantung sebab kepala tidak ada. Tapi tuan-tuan puan-puan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, Allah muliakan duduk dekat masjid, solat pun boleh berjamaah, aktiviti masjid yang terus ada membuatkan tuan-tuan semangat untuk melakukan ibadat ini hebat. Tidak ada seperti tadi diberitahu kita semua buat isu sahabat kita yang di sana, mereka memperjuangkan ini dapat keselesaan untuk ibadat saja mereka sanggup bayar. Ada yang mengatakan mereka sanggup bayar ribu untuk pergi naik bot yang tak menentu jadi keselamatan itu. Penting mereka keluar nak dapat keselesaan untuk melakukan ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tak perlu bayar. Masjid yang disediakan, panggil lagi 3 musim. Besok mungkin 23 Mei dan sebagainya akan ada program-program lain. Maka ini adalah sebuah kurniaan yang seharusnya untuk kita tetap istiqamah dalam ibadat. Sebab istiqamah ini berat dalam para rahmat Allah SWT. Sampai Nabi SAW ketika diturunkan ayat surah Hud, surah Hud ayat 112 dalam kitab Islam, Allah Subhanahu wa taala berfirman supaya kita lebih istiqamah, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu huwas samiul basir. Fastaqim, maka beristiqamahlah pada jalan yang lurus, kama umirta wa man taba ma'aka, seperti mana yang telah kami perintahkan kepadamu dan mereka juga yang telah bertaubat seperti kamu. Wala tatghaw, dan janganlah engkau melampaui batas, sesungguhnya dia mengetahui atas apa yang engkau kerjakan. Ayat ini khas ketika Nabi SAW dapat, kata Abdullah bin Abbas. Ini Abdullah bin Abbas adalah seorang sahabat yang muda dulu, pernah didoakan oleh Nabi supaya menjadi orang yang faqih. Maka dia kata ketika ayat ini turun, aku melihat Rasulullah SAW punya wajah tak ada senyum. Dan sampai kata Nabi, ini adalah ayat yang paling berat yang pernah aku terima, dan sampai dia punya rambut keluar ubat putih. Tok fikir supaya istiqamah dalam ibadat. Sampai Sayyidina Husain cucu Rasulullah kata, ya, ketika ayat turun aku tak pernah tengok Nabi sesenyum pun. Ketika itu Nabi serius sangat untuk memikirkan ayat supaya istiqamah jalan ibadat yang kita buat. Jadi para rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tutup, saya nak minta kesimpulan daripada Imam Nawawi. Imam Nawawi paling lama Ustaz, saya beri masalah tadi okeylah panjang ya. Imam Nawawi kesimpulan yang mungkin boleh kita ambil untuk ibrah seterusnya sebagai jadi panduan kita agar kita terus dan terus istiqamah dalam ibadat kita daripada peristiwa yang telah kita ceritakan sepanjang pembicaraan kita tadi. Teruskan segala macam. Alhamdulillah untuk kali yang terakhir ini tuan, saya ingin buat satu ungkapan kepada tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Macam kita manusia orang yang bekerja, tak kira di jabatan swasta ataupun di jabatan kerajaan, yang mana-mana ada ambil insurans ataupun takaful, ada ambil medical card sebagai contoh. Mana tuan-tuan kalau ada penyakit, dia boleh cover sehingga RM500,000 ataupun sehingga RM1,000,000. Ini kehebatan medical card lah tuan-tuan, yang bayar sebulan RM200, RM300. Maknanya kalau sakit jantung, sakit apa itu tuan? Sakit ada ketumbuhan, barang otak dan sebagainya. Ini cerita tentang penyakit. Maknanya hadirin yang dirahmati Allah sekalian, nak menceritakan bahawa kehebatan dan kesyukuran yang perlu kita tunjukkan kepada Allah Ta'ala, yang perlu kita tunjukkan kepada Allah Ta'ala. Kalau saya nak tanya tuan-tuan, kita mata kita ini disahkan kita ini mampu melihat. Maknanya kalau umur kita 60 tahun, Alhamdulillah boleh melihat dengan cantik, boleh melihat keindahan alam ini. Kalau kita nak valuekan dengan ringgit Malaysia, berapa tuan-tuan nak letak tuan-tuan? 1 juta, 2 juta. Pendengaran yang diberikan oleh Allah Ta'ala pada kita disahkan ketika ini, kita mampu mendengar dengan begitu elok tuan-tuan. Satu masa satu ketika mungkin akan peka, tapi tak sama nikmat mendengar dengan nikmat peka.
Orang kalau pekat ada pergi hospital, doktor akan bagi produk bayar 5,000, 10,000, pasang kat telinga boleh dengar balik, tapi tak sama dengan nikmat pendengaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata boleh lihat, tangan kuat boleh bekerja, mulut boleh berkata-kata dengan perintah, kaki boleh berjalan, sihat, alhamdulillah. Ini di antara nikmat terbesar yang Allah Ta'ala berikan, nikmat umur kepada kita. Berapa kita nak nilai tentang sejarah? Tak boleh nilai. Tak boleh nak nilai. Wa in ta'udu nikmat Allah la tuhsuha. Kalau kita nak hitung nikmat Allah, takkan boleh terhitung tuan-tuan sekalian. Kita kalau ada bulu kambing, contoh ada bulu kambing, kita berburu kambing pun kita tak boleh nak kira tuan. Apatah lagi kita nak kira kehebatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Sebab itu hari ini yang dirahmati Allah sekalian, berdasarkan peristiwa yang berlaku dalam peristiwa Isra dan juga Mi'raj. Di antaranya saya nak berkongsi doa dengan tuan-tuan sekalian. Ini doa biasa amal, untuk imam pun biasa amal. Dalam keadaan kita berjemaah pun kita amal, dan kalau boleh individu sendiri kita solat seorang-seorang, zikir seorang-seorang pun kita amal. Ini doa walaupun pendek kalau kita istiqamah dan disabit dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kita teruskan amalan. Sebab itu Nabi ajarkan Sa'd bin Abi Waqqas di antara satu doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nabi kata dan ajarkan doa ini kepada manusia, kepada kita juga. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah ya Tuhanku, bantulah aku walau susah, walau senang, walau sempit, walau lapang, senantiasa ingat kepada Engkau ya Allah. Ini doa. Ini dalam doa itu kita merayu simpati, merayu sesuatu kepada Allah Ta'ala. Kita oh ya Allah, susah senang aku ingat Engkau. Dan yang kedua, bantulah aku ya Allah walau susah, walau senang, terima kasih, syukur kepada Engkau ya Allah. Adalah kahwin 5 tahun tak dapat anak, lepas 10 tahun baru dapat anak, alhamdulillah, syukur kepada Allah dapat anak. Ya, alhamdulillah. Ini manusia Allah Ta'ala bagi kadang-kadang satu masa tak sampai rezeki, kita rasa lain macam. Ada manusia sehingga bersangka buruk dengan Allah Ta'ala, bersangka baik dengan Allah Ta'ala. Yang tiga tuan-tuan sekalian, ya Allah bantulah aku menjadi sebaik-baik hamba, walau susah walau senang. Kalau kita nak ikut doa Nabi yang Nabi doa nak jadikan aku macam orang miskin, kita tak mampu nak ikut. Ini kehebatan Nabi. Banyak lagi benda lain kita boleh lakukan dan aplikasikan dalam kehidupan kita. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, itu di antara maknanya doa itu sabit dalam hadis Rasulullah. Moga-moga kalau kita amal istiqamah, manalah kita tahu kita di antara calon yang dilihat oleh Nabi di Mi'raj. 70,000 umat Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk surga tanpa hisab. 70,000 kita. Kalau penduduk dunia lebih kurang 20 bilion, kita doa kepada Allah agar kita tidak ada golongan yang 70,000 yang masuk surga tanpa hisab, tanpa immigration, tanpa polis, tanpa MBSD dan sebagainya. Semua ini kita harapkan dengan demikian. Allah Ta'ala memberkati kita dan merahmati kita. Terima kasih kerana menjemput dan hadir pada malam ini. Sekadar itu ada masa dari waktu. Kita jumpa lagi. Kullu qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya ucapkan kepada Imam Berdiri, dan saya nak minta petua sedikit saja daripada Imam Muhammad, kata-kata motivasi, kata-kata hikmah dan sebagainya. 2 minit saja saya bagi. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat, sebagai perkongsian yang sangat-sangat ringkas dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, dua perkara. Yang pertama, kita perlu menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu digambarkan dalam peristiwa Nabi diberikan wahyu, diberikan hadiah salat. Kita menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, jaga hubungan kita sesama manusia. Jaga hubungan kita sesama manusia sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Imam Berdiri. Setiap peringkat langit yang Nabi sampai, Nabi disambut oleh para Nabi yang ada di situ, marhaban wa ahlan, selamat datang. Dan setiap Nabi-Nabi yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kebaikan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi
Itu hubungan dengan manusia. Lagi satu, kita kena jaga segala anggota badan kita, jangan kita menjadi muflis di akhirat nanti. Satu ketika dalam satu riwayat, sebagai riwayat yang dibawa dalam tafsir Ibnu Katsir, ada dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu Nabi melihat ada manusia, segolongan manusia yang memiliki kuku daripada tembaga, lalu mereka mencakar muka dan dada mereka. Mereka mencakar muka dan dada mereka, maka diberitahu inilah orang-orang yang memakan daging manusia, yaitu orang-orang yang suka mengumpat, orang-orang yang suka mencela, orang yang suka memfitnah orang lain. Jadi kesimpulannya, dua perkara kita perlu jaga: hubungan dengan Allah, dan tidak cukup hubungan dengan Allah, kena jaga hubungan dengan sesama manusia. Cukuplah sekali itu. Apa yang daripada Allah Subhanahu wa taala, ampun dan maaf sekiranya terkasar bahasa ada ulama bertutur dan salah silap. Kalau terima kasih kerana menjadi beliau. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kesimpulan yang sangat mantap dari dua-dua ahli panel kita, Imam Mudamirib dan Imam Muda Ahmad. Jadi kesimpulan telah disimpulkan, masing-masing telah mendapatkan satu kesimpulan yang boleh untuk kita bawa bekalan kita balik ke rumah, dan bukan hanya sekadar sampai di rumah disimpan dalam peti, disimpan dalam almari dan sebagainya, tapi apa yang kita simpulkan tadi mudah-mudahan boleh menjadikan itu disebut dengan manfaat-manfaat yang memberikan kebaikan untuk kita, kebaikan untuk orang lain. Biasakan kaki kita berjalan dari masjid ke masjid seperti Nabi jalan daripada Makkah ke Al-Aqsa. Masjid ke masjid adalah tempat untuk kita berriadah, tempat untuk kita menambah ilmu, tempat untuk kita menambah amal. Dan pastikan bahawa ketika kita datang ke rumah Allah, kita bukan untuk mencari yang namanya dia, yang namanya untuk dikatakan saya orang baik, orang saleh, tapi kita nak Allah yang memuji kita, bukan kita yang memuji diri sendiri. Allah alam. Terima kasih kepada tuan-tuan yang sudi untuk mendengarkan kata-kata daripada saya dan para panel ahli panel yang mungkin ada tersilap salah. Saya bagi pantun sedikit supaya sama-sama memberikan keterangan kepada kita. Yang biasa pantunnya, kalau ada jarum yang patah, janganlah simpan dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insyaAllah kami akan berjumpa lagi dengan tuan-tuan. Tapi sebelum itu ada beberapa pengumuman yang mungkin tuan-tuan boleh mendengar dan boleh mengambil bahagian daripada informasi-informasi yang saya sampaikan sedikit. Bahawa Imam Mudamirib menyediakan membawa buku-buku motivasi ibadah rahsia di sebalik ilmu Islam, kisah-kisah benar mati hidup semula, dan CD Al-Quran surah-surah pilihan yang dibaca oleh Imam Mudamirib sendiri, yang boleh didapati di belakang dan di luar pada masjid. Dan saya juga membawa sedang hangat di pasaran buku ensiklopedia Ramadan. Susah nak sebut. Jadi kita nak Ramadan dan apa-apa mungkin tuan-tuan boleh dapatkan buku ini khas pada mana ada potongan 20% daripada harganya 100 ensiklopedia Ramadan, yang mana kata-kata pengantar daripada Datuk Zulkifli Al-Bakri, Datuk Syekh Abdul Halim dan Al-Fadhil Ta'ala Idrus, penceramah bebas yang memberikan kata-kata daripada buku-buku yang untuk menambah ilmu sebelum datangnya Ramadan, atau memberi ketenangan dengan masukkan ke sini di kereta tuan-tuan bacaan Imam Mudamirib boleh dapatkan di luar, di sana dan di sana. InsyaAllah kalau tuan-tuan berhajat boleh lagi pada nanti lepas salat Isya bersama kita berjamaah. Demikian, ma'asabaka min hasanatin faminallah wa ma'asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Yang benar semuanya datang daripada Allah, karena Allah yang mencipta kami, dan yang salah atas diri kami kerana kami adalah makhluk yang lemah. Mudah-mudahan kita bertemu, kalau tak pun saya mohon kepada Allah, kita semua ini akan bertemu di syurga nanti. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.